Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari, muslimin muslimat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada petang ini dapat sama-sama kita meneruskan kembali pembacaan kitab Kifayatul Muhtaj fil Isra'i wal Mi'raj karangan Al-Alim Al-Allamah Ar-Rabbani Al-Syekh Wan Daud bin Wan Abdullah Al-Fatani rahimahullahu taala. Kita sambung pada muka surat 27 maaf 27 wa bisanadina al-muttasil ila al-musannif rahimahullahu taala, dengan sanad yang bersambung kepada musannif. Kata beliau, kata Ka'ab al-Ahbar, maka tatkala bang Jibril alaihi salam, bang maksudnya azan, maka tatkala bang Jibril iaitu Jibril alaihi salam melaungkan azan, maka turun beberapa malaikat dari langit dan berhimpun pula sekalian anbiya dan mursalin kerana sembahyang mereka itu di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala berpaling, yakni selesai daripada memberi salam, maka kata Jibril alaihi salam baginya, baginya maksudnya kepadanya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah tuan hamba tahu siapa yang sembahyang di belakang tuan hamba ini? Maka sabdanya sallallahu alaihi wasallam, tiada. Maka katanya, ia itulah arwah. Arwah maknanya roh-roh segala nabi dan mursalin yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian maka memuji mereka itu akan Tuhan mereka itu dengan beberapa puji yang elok. Jadi ini riwayat daripada Ka'ab al-Ahbar. Ka'ab al-Ahbar ini nama penuhnya ialah Ka'ab bin Mati' al-Humairi. Gelarannya ialah Abu Ishaq. Dan beliau ini asalnya adalah beragama Yahudi. Beliau ini sempat dengan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, beliau belum memeluk Islam. Jadi Ka'ab al-Ahbar ni memang hidup dari, dia sempat berada di zaman jahiliyah, zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan zaman Abu Bakar dan Umar. Tetapi beliau tidak memeluk Islam seawal Islam itu muncul. Beliau ni memeluk Islam pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan sebahagian ulama mengatakan pada zaman Umar radhiyallahu anhu. Jadi Ka'ab al-Ahbar ni, oleh kerana beliau ni asalnya adalah orang Yahudi, bahkan pendeta Yahudi, maka banyaklah maklumat yang beliau tahu berkenaan dengan kisah-kisah para nabi dan juga perkara-perkara ghaibiyat yang terkandung dalam kitab-kitab Bani Israel. Maka apabila beliau memeluk Islam, ramai di kalangan sahabat yang mengelilingi beliau nak mendengar cerita-cerita yang datangnya daripada kitab-kitab terdahulu, kitab-kitab Bani Israel. Maka Ka'ab al-Ahbar pun menceritakan. Jadi antara yang mendengar, yang suka mendengar penceritaan Ka'ab al-Ahbar ni ialah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu sendiri. Walaupun beliau ni kita tahu tegas dan sebagainya, tapi beliau dengar. Kerana apa? Kerana pertamanya untuk taklif, untuk menjinakkan, melembutkan hati Ka'ab al-Ahbar supaya dia rasa selesa dengan Islam yang baru dia peluk, yang baru dia masuki, dan juga dalam masa yang sama mengambil pengajaran. Kata para ulama, tindakan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil faedah dan pengajaran daripada penceritaan Ka'ab al-Ahbar yang diambil daripada kitab-kitab Bani Israel, itu adalah kerana para sahabat memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
wahadithu an bani Israila wala haraj. Dan sampaikanlah perkhabaran cerita-cerita dari Bani Israel wala haraj, tidak ada masalah. Cuma Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dan juga para sahabat yang lain pun tapis jugalah. Kalau perkara-perkara yang kisah-kisah Bani Israel atau Nabi-Nabi Bani Israel yang bercanggah dengan prinsip Islam yang kita sedia maklum. Contohnya kisah yang menunjukkan seolah-olah Nabi ataupun Rasul terdahulu ada yang buat silap, ada yang melakukan maksiat, maka mereka tolaklah. Jadi mereka ambil mana yang boleh diambil pengajaran saja. Maka begitulah kita punya pendirian pun begitu. Kita bukan tolak semua dan bukan terima semua. Hatta Umar radhiyallahu anhu, walaupun dia suka dengan Ka'ab al-Ahbar, ketika mana Sayyidina Umar al-Khattab radhiyallahu anhu datang ke Baitul Maqdis, membuka kota Baitul Maqdis, maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tanya pada Ka'ab al-Ahbar, di manakah tempat yang paling sesuai untuk kita bina musalla, tempat untuk sembahyang. Maka Ka'ab al-Ahbar menunjukkan satu tempat berdekatan dengan tempat ibadat orang Yahudi. Maka Sayyidina Umar kata, masih ada lagi sisa baki Yahudi pada diri kamu. Maksudnya Sayyidina Umar pun dia tak terima semua, bukan dia terima semua. Masih dia tapis. Kan? Masih ada lagi sisa baki Yahudi pada diri kamu. Kerana tempat yang dicadangkan tu memang tempat berdekatan dengan tempat yang muqaddas lah, tempat yang dianggap suci oleh orang Yahudi. Begitulah juga para ulama, mereka kalau kita baca dalam tafsir At-Tabari, Al-Baghawi dan sebagainya, mereka bawakan kisah-kisah riwayat-riwayat Israiliyat, tapi mereka tapis lah. Kan? Macam Imam Tabari rahimahullah ta'ala, metodnya ialah beliau bawakan semua kisah-kisah, tak kira kisah macam mana sekalipun dia bawa dalam tafsirnya, tetapi dibawakan sanadnya, supaya dengan sanad itu orang terkemudian dapat mengkaji sejauh manakah riwayat tersebut boleh dipercayai. Kalau Al-Baghawi, dalam tafsir Baghawi didatangkan kadang-kadang tanpa sanad. Kalau Imam Ibn Katsir didatangkan kadang-kadang dengan bersanad, kadang-kadang tanpa bersanad, dan diterangkan secara ringkas kritikan terhadapnya. Contoh dia kata ni gharib jiddan, mungkar contohnya. Begitulah metod para ulama. Baik, kemudian maka dalam riwayat Ka'ab al-Ahbar ni kata beliau, Nabi SAW sembahyang dan di belakangnya itu yang menjadi makmumnya ialah para anbiya dan mursalin. Anbiya maksudnya para nabi, mursalin maksudnya ialah para rasul. Maka bersabda Nabi SAW, tiap-tiap kamu memuji akan Tuhannya, maka bahawasanya aku memuji pula atas Tuhanku dengan katanya, Alhamdulillahillazi arsalani rahmatan lil alamin kaffatan linnasi basyiran wa nadhira. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang menyuruh akan daku hal keadaannya memberi rahmat bagi sekalian alam, lagi lengkap bagi segala manusia, menyukakan dan menakutkan. Maksud menyukakan dan menakutkan, maksudnya ialah Allah Ta'ala menghantar Nabi SAW ni basyiran wa nadhira, memberi berita yang menggembirakan, menyampaikan pada kita berita tentang balasan syurga, pahala dan sebagainya. Nadhira maknanya ialah memberitahu pada kita, menyampaikan kepada kita ancaman-ancaman neraka, dosa, azab kubur dan sebagainya. Jadi tugas Nabi SAW tu bukannya sekadar happy-happy je. Tak, dua-dua sekali. Dan memberikan ancaman. Ancaman juga adalah tugas Nabi SAW. Wa anzala alayyal Qur'ana fihi tibyanan likulli syai', dan menurunkan atasku Al-Quran, padanya itu menyatakan bagi tiap-tiap sesuatu. Maknanya Allah Ta'ala menurunkan ke atasku Al-Quran, padanya maksudnya dalamnya, dalam Al-Quran itu menyatakan, maksudnya penerangan. Dalam Al-Quran itu ada penerangan bagi setiap sesuatu. Wa ja'ala ummati khaira ummatin ukhrijat linnas, dan menjadikan umatku itu sebaik-baik umat
yang dikeluarkan bagi segala manusia. Ini biasa kita dengar. Rata-rata kita pun tahu ayat ni. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Ya, Allah Taala lantik kita sebagai sebaik-baik umat. Wa ja'ala ummati wasata wa ja'ala ummati humul awwaluna wa humul akhirun. Dan menjadikan umatku itu umat yang dipilih, yang dipilihi, dan menjadikan umatku itu, mereka itu yang umat yang permulaan takdirnya, dan mereka itu yang kesudahan pada wujudnya. Maksudnya Allah menjadikan umatku iaitu inilah kita ni, mereka itu umat yang permulaan dari segi takdirnya. Dari segi suratan takdir bagi umat ini ditulis dahulu. Segala ketetapan bagi umat ini, umat Nabi SAW ni ditulis terlebih dahulu. Segala takdir kita, makan, minum kita, kita punya hidup kita, mati kita, ajal kita, sakit sihat kita, ditulis terlebih dahulu berbanding umat-umat yang lain. Tapi dalam masa yang sama, mereka itu kesudahan pada wujudnya. Dari segi wujud di alam nyata ni, di bumi ni, kita ni yang terakhir. Kita awal dari segi takdir dan akhir dari segi kewujudan, dari segi wujud di atas muka bumi ini. Wa syaraha li sadri wa wada'a anni wizri wa rafa'a li dhikri wa ja'alani fatihan wa khatima. Dan meluaskan bagiku dadaku dan membuangkan daripadaku dosaku. Di sini perlu kita fahami bahawa hadis-hadis dan juga ayat-ayat Quran yang seolah-olah menunjukkan bahawa Nabi SAW ni seolah-olah ada dosa, Allah Ta'ala ampunkan dosanya, perlu kita fahami dengan kerangka ahli sunnah wal jamaah. Kerana para Nabi mereka tidak ada dosa. Mereka ni maksum, terpelihara daripada dosa oleh Allah Ta'ala. Jadi yang dimaksudkan dosa dalam hadis, dalam Al-Quran, maksudnya ialah beberapa perkara yang dia tidak salah tapi menyalahi yang afdal, bercanggah dengan yang lebih afdal. Umpamanya Nabi SAW berikan perhatian kepada pemuka-pemuka Quraisy. Nabi SAW berdakwah dan juga berdialog kepada pemuka-pemuka Quraisy. Pada sisi Nabi SAW, yang Nabi SAW fikirkan ialah mereka ni patut diberikan tumpuan. Kerana apa? Kerana kalau mereka ni masuk Islam, maka mudahlah kerja dakwah. Maka orang-orang awam yang lain akan mengikuti jejak langkah pemimpin mereka kalau pemimpin mereka masuk Islam. Maka oleh kerana itu, ketika mana datangnya seorang yang buta, Abdullah bin Ummi Maktum, datang bertanyakan soalan pada Nabi SAW, maka Nabi SAW tangguhkan dahulu. Bukan tak nak jawab tapi tangguhkan dahulu. Makna kata skip dahulu. Selepas ini baru aku jawab, baru aku memberikan apa yang kamu minta, jawapan yang kamu minta. Maka ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Abasa kan. Jadi inilah antara contoh-contoh beginilah. Ada beberapa perkara yang mana ia bukanlah dosa, ia hanyalah bercanggah dengan yang afdal. Maknanya Nabi SAW memilih untuk melakukan suatu perkara yang tidak afdal, sedangkan Allah Ta'ala nak yang Nabi SAW ni buat yang lebih afdal. Dan kedua-dua pilihan tu tidak dosa, tak berdosa. Terpulanglah pada Nabi SAW, nak buat yang mana, yang nak layan pemuka Quraisy boleh, nak layan Abdullah bin Ummi Maktum yang buta pun boleh. Dua-dua tu pilihan yang harus, boleh, dibenarkan di sisi syarak. Jadi dia bukan dosa. Tapi bagi para anbiya, para nabi, benda tu dianggap sebagai dosa lah. Itulah yang dimaksudkan dengan membuangkan daripadaku dosaku. Bukan dosa yang kita faham, macam kita faham ni, dosa ni maknanya benda tu haram, baru dipanggil dosa. Tidak. Bagi para nabi, alaihimussalatu wassalam, benda-benda yang perkara-perkara, pilihan-pilihan yang tidak dosa tapi menyalahi yang afdal, itu bagi mereka adalah dosa. Jadi yang itu yang Allah Ta'ala maafkan, walaupun sebenarnya bukan dosa pun, tapi mereka menyesal, mereka mohon ampun kepada Allah, lalu Allah Ta'ala maafkan. Dan diangkatkan bagiku sebutanku. Maksud diangkatkan bagiku sebutanku, maksudnya ialah
Dia pun ada beberapa tafsiran. Diangkatkan bagiku sebutanku ini sebenarnya daripada ni lah, diambil daripada surah Asy-Syarh ataupun Insyirah, kan. Wa rafa'na laka dzikrak. Kami, kata Allah Taala, telah mengangkat sebutanmu bagimu. Wa rafa'na laka dzikrak. Yalah. Apa maksud mengangkat sebutan, mengangkat bagiku, diangkat bagiku sebutanku? Dia sama tafsirannya seperti mana dalam tafsir surah Asy-Syarh. Ada beberapa pandangan. Salah satu tafsirannya ialah maksud diangkat bagiku sebutanku, maksudnya nama sebutanku tu maksudnya nama Nabi SAW tu diangkat tinggi. Nama Nabi SAW tu diangkat tinggi. Itulah sehingga dalam setengah riwayat disebutkan bahawa Nabi Adam AS melihat nama Nabi SAW terukir di tiang arash. Kemudian dari segi penggunaan nama Muhammad itu di dunia ni, dalam dunia ni, seluruh dunia 7 benua ini, nama yang paling banyak digunakan sebagai nama manusia, nama orang, ialah nama Muhammad. Itu juga antara terjemahan ataupun tafsir bagi wa rafa'na laka dzikrak. Samalah di sini, wa rafa'a li dzikri, dan diangkat bagiku sebutanku, maksudnya diangkat bagiku namaku. Maknanya namaku, iaitu nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menjadi tinggi, sentiasa disebut-sebut, meniti di bibir umat, dan menjadikan daku permulaan dan kesudahan. Maka tatkala selesai Nabi SAW daripada memuji, maka bersabda Nabi Ibrahim alaihissalam, dengan inilah kelebihan kamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini para nabi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam jumpa, bersembahyang dengan mereka di Baitul Maqdis, sebahagiannya akan dijumpai semula ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke langit. Nanti akan diceritakan. Salah satunya ialah Nabi Ibrahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam akan lihat Nabi Ibrahim di salah satu daripada langit-langit yang akan dilalui. Maka hasillah ni apa, kita dah sebut dah sebelum ni. Maksudnya terjadilah. Maka hasillah, iaitu terjadilah Nabi sallallahu alaihi wasallam dahaga, akan sangat dahaga. Yalah, dah banyak berjalan kan. Kemudian berdialog dengan para nabi, dengan malaikat Jibril pun ada, dialog dengan malaikat Jibril yang mengiringi perjalanan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dahaga. Maka mendatangkan Jibril alaihissalam dengan 3 bejana, 3 bekas. Satu daripada laban maksudnya susu, dan satu daripada khamar maksudnya arak, dan daripada asal iaitu madu, dan satu riwayat air tawar. Maka memilih Nabi sallallahu alaihi wasallam akan laban. Nabi kita pilih susu. Maka dibenar oleh Jibril alaihissalam. Dibenar oleh Jibril maksudnya Jibril kata pilihan kamu itu benar. Itu maksud dibenar oleh Jibril. Maknanya Jibril mengatakan pada baginda sallallahu alaihi wasallam, pilihan kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah benar, adalah betul. Jadi kalau kita lihat dalam cerita di sini yang Syekh Daud Fatani ini, beliau telah menggabungkan beberapa riwayat sebenarnya. Kalau kita baca pada nota kaki tu, sebenarnya ada beberapa riwayat. Ada riwayat daripada Al-Baihaqi dan lain-lain. Ada juga riwayat daripada Bukhari, Muslim, berkenaan dengan jenis-jenis minuman yang dihidangkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dihadapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat mengatakan 3 sahaja, bukan 4. Air, susu, arak. Sebab itu air, susu dan arak, betul. Manakala dalam riwayat yang sahih dalam Bukhari Muslim kata 2 sahaja, susu dan arak. Maknanya madu tak ada. Jadi jadi maknanya dalam perkara ni, dalam penceritaan tentang jenis-jenis minuman yang dihadapkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, memang terdapat pelbagai riwayat, tapi kesemuanya ada menyebut tentang susu. Susu tu ada. Susu tu memang ada di dalam Bukhari dan Muslim. Maka apa yang dipilih? Yang dipilih ialah susu, laban.
Maka berkata Jibril, ia tu Jibril, telah tuan hamba tu ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pilih akan asal kejadian. Nabi sallallahu alaihi wasallam pilih susu. Jibril kata, baguslah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya tuan telah memilih asal kejadian. Asal kejadian maksudnya apa? Maksudnya tuan telah memilih sesuatu yang sesuai dengan tabiat asli manusia. Tabiat asli manusia. Manusia ni memang tabiat aslinya susu lah. Kan? Dari kecil kita minum susu. Bahkan bukan sahaja kejadian manusia, kejadian haiwan pun. Asal usulnya makanannya ialah susu. Lembu bila dia lahir dia minum susu. Kambing bila dia lahir dia akan minum susu. Hatta binatang buas sekalipun, kan? Binatang buas, kalau kita tengok harimau menyusu dia. Nampak je ganas tapi menyusu juga dia. Singa menyusu juga dia. Jadi itulah dimaksudkan dengan tuan hamba pilih akan asal kejadian. Telah tuan hamba pilih akan asal kejadian. Maknanya asal tabiat manusia ni memang selari dengan susu. Susu ni sesuai dengan asal kejadian. Dan salah satu lagi hikmah ialah susu ini dia mewakili makanan dan minuman. Susu dalamnya itu susu itu adalah makanan, dan dalam masa yang sama susu juga adalah minuman. Maksud susu adalah makanan, maksudnya ialah susu tu dia ada semua khasiat yang sama seperti mana kita makan. Ada protein, ada karbohidrat, apa semua adalah vitamin, zat besi, ada kalsium. Sama macam kita makan satu hidangan makanan. Dalam masa yang sama, susu tu juga menghilangkan dahaga. Kalau air tawar, air kosong, dia hilang dahaga boleh lah, tapi khasiat seperti mana makanan tidak ada. Kalau madu contohnya, madu khasiat makanan tu ada. Dia memberi tenaga dan sebagainya, tapi tak hilang dahaga, lagi melekit tekak ni adalah. Dan madu ni sifatnya panas. Dan kalau arak pula, arak memang tak boleh lah, arak memang haram. Kerana itulah Jibril kata, tuan hamba telah pilih akan asal kejadian. Asal kejadian maknanya yang sesuai dengan tabiat manusia. Maka daripada kisah ni, potongan kisah ni, dapat diambil pengajaran bahawa susu tu adalah suatu minuman ataupun makanan yang mempunyai kelebihan pada kacamata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dia pilih susu. Sebab tu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pilih susu. Begitu juga dalam hadis berkenaan dengan doa minum susu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dihidangkan susu, Nabi sallallahu alaihi wasallam baca, Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Wahai Allah, berkatilah kami padanya, iaitu pada susu, dan tambahkanlah kepada kami daripadanya. Daripadanya itu maknanya susu juga, nak susu juga tambahannya. Bahkan Nabi SAW sebutkan hadis yang lebih sempurna, apabila kamu diberi makan, apabila salah seorang di antara kamu diberi makan, maka hendaklah dia membaca Allahumma barik lana fihi wa zidna khairan minhu. Wahai Allah, berkatilah kami padanya, pada makanan yang dihidangkan itu, dan tambahkanlah kami yang lebih baik daripadanya. Tapi untuk susu, Nabi SAW tak minta yang lebih baik. Nabi kata, Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Tambahkanlah daripada jenis yang sama, iaitu susu. Kalau makanan lain, Nabi SAW baca, wa zidna khairan minhu. Tambahkanlah pada kami makanan yang lebih baik daripadanya, daripada yang ada depan mata ni. Maknanya, segala jenis makanan, walau apa jua makanan, ada yang lebih baik daripadanya. Ada yang lebih baik, ada yang lebih baik. Tetapi susu tidak ada. Memang susu itulah yang paling terbaik. Susu adalah yang paling terbaik. Kerana itu Nabi SAW baca, wazidna minhu, dan tambahkanlah kepada kami daripada jenis yang sama, iaitu nak susu juga, nak tambah susu juga, bukannya makanan yang lain. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam minum susu.
telah tuan hamba pilih akan asal kejadian, dan jika tuan hamba minum akan khamar ini, akan arak ini, nescaya banyak sesat umat tuan hamba, dan tiada yang mengikut melainkan yang sedikit jua. Baik. Kemudian maka melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan bidadari, maka memohon segala mereka itu kepada Allah Subhanahu wa taala akan ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bidadari memohon, minta izin nak ziarah, nak tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka diizinkan dia, maka turun mereka itu daripada syurga bersama-sama dengan malaikat, dan sembahyang mereka itu di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, bidadari sembahyang belakang. Kan? Jangan tanya saya lah, dia pakai telekong ke ataupun pakai pakaian asal dia. Wallahu alam, tak tahu. Maka duduk ia pada sisi Sakhrah Baitul Maqdis. Duduklah Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisi Sakhrah, iaitu batu besar di Baitul Maqdis, yang tadilah yang tempat ditambat Burak tadi. Maka memberi salam Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mereka itu, maka mereka akan menjawab akan salam, dan bertanya pula Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mereka itu, siapa ini? Maka sahutnya maknanya sahut para bidadari itu, adalah kami yang baik lagi amat elok, beberapa isteri kaum yang suci mereka itu daripada dosa, lagi tetap mereka itu tiada musafir. Maknanya bidadari ni dia duduk sajalah dalam tu kan. Kenapa disebut begini? Sebab perempuan dia kalau banyak musafir, dia lain lah, dia tak macam perempuan yang duduk rumah. Orang yang selalu musafir ni dia kasar. Jadi bidadari ni kata, kami tak ada musafir. Kami ni memang duduk dalam mahligai syurga saja, lemah lembut semuanya. Dan tiada pergi datang lagi kekal, dan tiada pergi datang. Maknanya memang tak ke mana, memang duduk dalam syurga. Lagi kekal tiada fana. Dia kata kami ni tiada musafir, tetap tiada musafir, tiada pergi dan datang. Pergi datang maknanya tiada pergi dan datang, tak pergi mana-mana. Lagi kekal tiada fana, maksudnya tidak binasa. Tidak fana maknanya tidak binasa. Faedah warid daripada hadis adalah bidadari dijadikan Allah Subhanahu wa taala daripada za'faran. Ini berkenaan dengan asal usul bidadari ni memang ada dalam kitab Sifatul Jannah karangan Ibnu Abi Dunya. Kalau dibaca buat daurah bagus juga ni. Kitab-kitab Ibnu Abi Dunya ni, kitab-kitabnya nipis-nipis, dan beliau ni menghimpunkan hadis bagi tema-tema yang menarik. Contoh sabar satu kitab, yakin satu kitab, Sifatul Jannah satu kitab. Dan dia tak tebal pun, dia nipis-nipis. Kitab-kitab Imam Ibnu Abi Dunya. Jadi dalam kitab Ibnu Abi Dunya itu diterangkan bahawasanya dia ada beberapa riwayat lah. Ada riwayat mengatakan bahawa para bidadari itu dicipta daripada za'faran. Za'faran ni ialah dia asal daripada sejenis bunga. Bunga ni banyak terdapat di Iran, di Turki. Iran dengan Turki itu sama lah, dia sebelah-sebelah aja, berjiranan. Di tengah-tengah bunga tu dia ada macam tangkai halus. Ada macam apa? Satu benang, bukan benang, dia macam bunga, macam bunga biasa. Dekat tengah-tengah tu ada tangkai untaian halus. Benda itulah dicabut oleh para petani, dikumpulkan. Jadi dapat bayang tak, kalau ladang tu besar, rumah ni, dewan ni, berapa banyaklah sangat za'faran yang boleh dikumpulkan? Sikit. Bukan bunga tu diambil penuh, tak, dia ambil yang tengah-tengah tu je. Satu bunga tu dapatlah 3 helai. Sikit je dapat. Sebab itulah za'faran ni ialah tumbuhan ataupun herba yang antara yang termahal di dunia. Za'faran ni, dan kelebihannya sangat banyak lah kan. Ulama-ulama dahulu menjadikan za'faran ni sebagai tinta untuk menulis ayat Quran di atas cermin ataupun pinggan, piring kaca, pinggan ataupun piring putih, dituliskan ayat Quran, penerang hati, kemudian dibilas dan diminum sebagai ikhtiar untuk mencerahkan hati kan. Anak-anak yang nak belajar apa semua tu,
diberi minum air tersebut sebagai ikhtiar untuk mencerahkan hati, bagi hati ni lapang lah. Jadi za'afaran ni mahal. Hari tu saya tengok za'afaran ni kalau kita makan nasi Arab yang mahal lah. Kalau nasi Arab murah-murah tak dapat. Dia pakai kunyit dia tu, kuning tu. Kalau nasi Arab yang mahal, kuningnya nasi Arab tu ialah daripada za'afaran. Warna kuning tu dia ambil daripada air za'afaran. Tapi kalau nasi Arab murah tak ada, dia tak pakai benda tu. Ialah mahal. 1 gram paling murah lah RM50. 1 gram. 1 gram tu ya Allah, berapa banyak je, sikit je. RM50. Jadi kalau sekilo 50,000 lah. 1 gram 1 kilo 1000 gram. Lebih kurang macam tu. Dan dia boleh mencapai 1 gram tu tadi 50 yang biasa-biasa. Kalau grade yang premium dia boleh sampai 300. 1 gram sahaja RM300. Itulah cerita tentang za'afaran. Dan pada satu riwayat, maknanya ada satu riwayat yang lain, dia kata daripada tasbih malaikat. Maknanya apabila malaikat itu bertasbih, subhanallah, subhanallah, maka akan keluar bidadari. Atau ni satu lagi riwayat, daripada titik air sayap Jibril alaihissalam tatkala keluar ia daripada sungai syurga. Bila Jibril tu dia masuk dalam sungai dan dia keluar daripada sungai, menitiklah air daripada sayapnya. Daripada air yang menitik itu keluar seorang demi seorang bidadari. Itu semua ada riwayatnya. Cuma Imam ataupun Syekh Daud Fatani tidaklah berhasrat untuk menghimpunkan kesemua riwayat itu. Cukup sekadar pengetahuan sekali lalu sahaja. Baik. Kemudian didatangkan dengan Mi'raj, iaitu tangga yang sangat eloknya tiada melihat, iaitu tangga yang sangat eloknya. Mi'raj ni dia macam tangga tapi dia boleh bergerak. Jadi ketika Isra' naik burak, ketika Mi'raj tak ada, burak dah ditambat dah tadi. Bukannya naik ke langit dengan burak, tak. Burak tu dia duduk elok je dekat sakhrah tadi, batu yang telah dilubangkan oleh Jibril dengan jarinya. Ketika Mi'raj, Nabi SAW naik ke langit dengan menaiki Mi'raj lah. Benda tu namanya Mi'raj. Mi'raj tu seperti tangga. Nabi SAW melangkah, dia akan bergerak macam kita naik eskalator. Tapi eskalator tu kecil lah, dia besar. Nanti kita akan tengok dia punya jarak dia macam mana. Ya, sangat eloknya. Cantik sungguh lah. Sangat eloknya maknanya tangga tu ya Allah yang cantik sangat. Tiada melihat segala makhluk yang terlebih elok daripadanya. Tak ada makhluk pernah tengok sesuatu yang lebih elok, cantik daripada tangga Mi'raj itu. Adalah baginya beberapa anak tangga. Sama macam tangga di dunia ni, ada anak tangga, tapi tengoklah sifat dia macam mana. Bukan biasa-biasa. Satu daripada emas dan satu daripada perak. Satu anak tangga emas, anak tangga seterusnya perak, anak tangga seterusnya emas, emas perak. Subhanallah. Iaitu dikeluarkan daripada syurga yang bernama Firdaus, syurga paling atas sekali. Ditatahkan dengan beberapa permata yang indah-indah. Di tepi-tepi tangga tu ada permata. Batu-batu permata yang cantik-cantik berkilau-kilau. Dan pada kanannya beberapa malaikat dan pada kirinya demikian pula ada malaikat kanan kiri menjaga. Dan tiap-tiap satu tangga kepada satu tangga itu 500 tahun. Dia tak macam tangga kita ni satu langkah je. Tak, dia 500 tahun. Maksud 500 tahun tu ialah 500 tahun perjalanan. Seseorang kalau dia berjalan standard jalan biasa selama 500 tahun, berapa kilometer dia boleh pergi? Itulah dia jarak antara satu anak tangga dengan satu anak tangga. 500 tahun. Seperti antara langit dan bumi, dan satu langit kepada satu langit yang di atas 500 tahun juga. Maka tangga yang pertama daripada Sakhrah diangkat kepada langit yang pertama. Terus daripada Sakhrah tadi, tempat ditambat burak tadi, daripada Sakhrah itu terus naik ke
bila dijejakkan kaki kepada anak tangga yang pertama, terus naik ke langit pertama. Maka datang tangga yang kedua pula pada langit yang kedua. Macam tu. Jadi maknanya 7 lah. 1, 2, 3. Satu langit tu satu je tangga. Anak tangga. Diangkat dia hingga langit yang ketiga. Demikianlah dan tebal tiap-tiap langit itu 500 tahun. Demikian pula maka mendirikan tangga itu Jibril alaihi salam. Jibril yang membangunkan tangga tu, yang mendirikan tangga itu. Maka naiklah ia sallallahu alaihi wa alihi wasallam serta Jibril alaihi salam atas tangga yang pertama. Nabi SAW dengan Jibril pun naik melangkah ke anak tangga yang pertama. Maka terangkat naik batu tadi tu, bukan batu, anak tangga tu terangkat nak bawa ke atas ke anak tangga kedua. Maka mengikut pula sakhrah, batu yang tadi tu dia nak ikut. Maka berkata Jibril alaihissalam, berhenti olehmu. Maka berhenti ia. Dia pun terhenti. Demikianlah tergantung antara langit dan bumi dengan tiada bertali hingga hari kiamat. Ini yang orang kata batu tergantung tu. Yang kata batu tergantung di Baitul Maqdis. Inilah ceritanya. Maka adalah demikian itu. Beberapa lama hingga lalu di bawahnya. Maka adalah demikian itu beberapa lama. Maknanya batu itu dalam keadaan demikian sehingga beberapa lama. Hingga lalu di bawahnya perempuan yang hamil. Sampailah satu hari di bawahnya itu ada perempuan yang hamil lalu di bawah batu itu. Maka melihat ia akan batu itu. Bila perempuan tu tengok batu tu tergantung tanpa ada tali, tanpa ada tiang, maka terkejut lalu gugur anaknya dalam perut. Allah Akbar, kesian. Dia terkejut, kaget. Terkejut, beranak terus. Maka dibina di bawahnya. Semenjak daripada hari itu dibina bawahnya, diletakkan ditampal dinding apa semua supaya batu tu tidak kelihatan, terapung begitu, supaya jangan terkejut orang yang lalu di bawahnya. Ini kata guru kami Ustaz Hazri hafizahullah taala, pada zaman Imam Ibn Arabi, batu itu masih lagi tergantung. Wallah alam, saya tak pastilah dari mana kisahnya, mungkin ada dalam kitab. Kata ustaz kami, guru kami, pada zaman Imam Ibn Arabi, batu itu masih lagi dilihat tergantung. Ketika itu masih belum dibina dinding di bawahnya. Maknanya sempatlah orang ketika itu melihat batu itu tergantung. Maka adalah langit dunia ini satu laut yang makfuf. Langit dunia ni dia umpama satu laut yang makfuf. Makfuf ni maksudnya yakni yang tertegah daripada titik airnya ke bawah. Apa maksud tu? Boleh faham ke kalau tak ni, kalau baca sendiri? Maksudnya ialah laut yang makfuf itu maksudnya ialah laut yang tertegah, laut yang terhalang daripada titik airnya. Titik tu maknanya menitis, tumpah, jatuh airnya ke bawah. Jadi langit ni umpama satu lautan yang mana dia tertegah, dia terhalang daripada menitik jatuh ke bawah. Dia tak jatuh ke bawah airnya, terapung je. Maka adalah besarnya jikalau dinisbahkan dengan segala laut dunia ini seumpama setitiknya jua. Langit dunia ni bukan maksudnya langit yang kita tengok ni tau. Langit dunia ni kalau dalam surah Al-Mulk kata macam mana? Waja'alnaha rujuman lisyayatin. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha waja'alnaha rujuman lisyayatin. Allah kata kami telah menghiasi langit dunia bimasabih, dengan masabih, dengan pelita-pelita. Dalam tafsir mengatakan pelita-pelita itu maksudnya planet. Jadi langit yang kita nampak ni belum lagi. Dia lagi atas lagi. Dekat planet sana tu. Langit yang yang kapal terbang lalu, itu belum lagi tu. Itu sikit, itu dekat lagi. Langit dunia itu ialah yang tempat di mana Allah menjadikan, di mana di sana ada wujudnya planet-planet yang diciptakan oleh Allah sebagai masabih, pelita-pelita. Sebagai pelita-pelita, sebagai benda-benda yang bercahaya. Dan satu lagi,
Tujuannya ialah rujuman lisyayatin, sebagai alat terjaman kepada syaitan, untuk syaitan. Jadi langit dunia di sini bukan langit yang kita tengok masa kita naik flight tu, bukan. Tu belum lagi tu. Di atas lagi. Kita kena pergi terus sampai kita boleh jumpa planet-planet. Memang atas sungguh lah. Di situlah yang dikatakan adanya satu laut yang besar, dan laut tu terapung, makfuf. Dia terhalang daripada tumpah airnya. Ya, kalau nak dibandingkan laut yang di sana dengan segala laut di dunia ini, umpama laut di dunia ni macam setitik air je. Setitik air je. Maka naiklah keduanya itu hingga sampai kepada langit dunia, pada pintu yang dinamakan Babul Hafazah. Babul Hafazah maknanya pintu para malaikat yang menjaga. Dan yang menunggu dia malaikat namanya Ismail alaihi salam. Tiada ia naik ke atas dan tiada ia turun ke bawah sekali-kali, melainkan hari wafat Nabi SAW jua. Sekali tu je dia turun ke bumi. Dan adalah serta maknanya bersamanya 70,000 malaikat di bawah khadamnya. Dia ada lagi malaikat-malaikat di bawahnya, di bawah pentadbiran dia. Kata ulama al-hikmah. Ulama hikmah ni maksudnya ialah hikmah ni ialah satu jenis ilmu akli, ilmu makul. Dia ilmu ni ada dua. Satu ilmu berkaitan dengan dalil, ilmu naqli, hadis, tafsir. Satu lagi ialah ilmu akli. Antara ilmu akli ni ialah ilmu mantik, ilmu logik. Kalau kamu kata gini, maka begini. Kalau gini, maka kalau A adalah B, B adalah C, maka A sama dengan C. Macam tu, mantik. Ilmu hikmah ni ialah kita nak terjemah apa saya pun tak tahulah tapi perkara yang dibincangkan dalam ilmu hikmah ni ialah asal usul kejadian. Jadi boleh kita katakan ilmu hikmah ni ilmu falsafah lah. Sebab kalau kita lihat falasifah, orang-orang falsafah Yunani, mereka ada membicarakan tentang asal usul kejadian. Aristotle dan sebagainya, mereka ni disebut sebagai hukama. Iaitu orang-orang yang mempunyai ilmu hikmah. Itulah yang saya boleh gambarkan. Siapakah yang dimaksudkan dengan ulama hikmah? Maksudnya ialah cerdik pandai yang membincangkan tentang asal usul kejadian manusia, metafizik, benda-benda macam tu. Benda-benda yang dibincangkan oleh Aristotle, Socrates dan sebagainya. Bahawasanya adalah langit dunia itu dijadikan daripada mauj. Mauj ni maksudnya ombak yang makfuf. Makfuf maknanya yang tertahan, yang ditahan, tidak jatuh. Yakni daripada ombak yang tertegah. Tertegah tu tertahan lah. Adalah ia terlebih putih daripada laban susu. Dan nyata hijau terang. Daripada hijau Bukit Qaf. Bukit Qaf. Bukit Qaf ini, kata guru kami, Bukit Qaf ni satu bukit di Madinah. Mungkin kerana hijaunya, kerana bukit ini ada diselaputi dengan tumbuh-tumbuhan, rumput dan sebagainya, hijau. Dah di sana dekat negara Arab ni tak banyak bukit yang hijau-hijau ni. Jadi oleh kerana itulah bila nak gambarkan betapa hijaunya ombak tersebut, maka dikatakan bahawa lebih hijau daripada Bukit Qaf. Kan? Dia nak gambarkan begitulah. Atau mungkin juga Bukit Qaf ni pun ada juga dibincangkan oleh tak apalah, panjang. Cerita panjang nanti. Dalam tafsir ada, dalam surah Qaf tu ada dibincangkan. Ada setengah riwayat mengatakan bahawa bumi ini ada dikelilingi oleh bukit yang tinggi, namanya Bukit Qaf. Bukit mana wallahu alam, tapi bukit itulah yang Allah Taala jadikan sebagai pasak bumi. Ketika mana awal-awal kejadian bumi dahulu, bumi ini bergegar. Jadi ditempatkan beberapa bukit. Itulah dinamakan Bukit Qaf, yang akhirnya menyebabkan bumi ini stabil. Kerana ia dijadikan daripada zamrud yang hijau. Zamrud yang hijau. Zamrud ini kalau bahasa orang putih dia emerald, betul ke sebutannya? Betul. Itulah dia. EMERALD. Batu-batu yang jenis cantik ni lah. Itu zamrud.
Dia jangan keliru dengan yakut, dengan zabarjad, dengan banyak lagi jenis batu ni. Dan langit yang kedua pula. Tadi langit pertama kita kena ingat dia daripada zamrud yang hijau. Dan langit yang kedua diperbuat daripada batu yang putih, hijau kemudian putih. Dan langit yang ketiga dijadikan daripada besi. Dan langit yang keempat daripada tembaga. Dan langit yang kelima dijadikan daripada perak. Dan langit yang keenam dijadikan daripada emas. Dan langit yang ketujuh dijadikan daripada yakut. Ni yakut. Yakut ni ruby. Betul sebutan ruby. R-U-B-Y. Kalau orang putih sebut. Ruby ni sejenis batu lah. Batu cantik. Yakut yang merah. Adapun kursi ni lagi atas lagi daripada langit ketujuh. Kursi. Kursi itu maka dijadikan daripada yakut yang merah. Dan arash lagi atas daripada kursi. Lagi atas lagi daripada kursi. Kursi itu maka dijadikan daripada yakut yang merah. Dan arash dijadikan daripada yakut yang hijau. Kata Ka'ab al-Ahbar, telah menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala akan arash daripada jauhar yang hijau. Jauhar pun sejenis batu-batu juga. Baginya 1,000 dan 600,000 kepala. Arash Allah Ta'ala itu dia ada, sekelilingnya itu ada kepala. Macam apa? Macam kita tengok apa istana orang dulu lah. Ada ukiran kepala. Tapi ini kepala ni hidup ni. Dan tiap-tiap satu kepala 1,000 dan 600,000 mukanya. 1,000 ni maksudnya 1 juta. Bahasa dulu 1,000 ni maksudnya 1 juta. Maknanya 6 kali 6 sifar. 000 itu 1,000. Dia kata 1,000 maknanya 000 lagi sekali. 1 juta lah. 1 juta maksud 1,000. 1,600,000. 1.6. 1.6 juta. 1,000 dan 600,000 mukanya. Dan tiap-tiap satu mukanya itu 1,000 dan 600,000 lidah. Dan tiap-tiap satu lidah 1,000 dan 600,000 lughah. Lughah tu maknanya bahasa. Yang ni cakap bahasa lain. Dan satu lughah itu mengucap tasbih akan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berlain-lainan bangsanya. Ini ustaz kita pun kata wallahu alam tidak ditemui sumbernya. Tak apalah, kita baca sajalah. Kan? Kita baca saja. Baca lain, percaya lain. Kita baca saja. Mungkin Syekh Dr. Fatani ada jumpa kan mana-mana kitab. Mungkin kita tak jumpa, jadi kita baca sajalah. Maka menuntut buka Jibril alaihissalam, maka berkata yang menunggu pintu langit dunia itu, siapa ini? Maka sahut ia, aku Jibril. Tengok. Walaupun Jibril ini dia adalah ketua malaikat. Kan? Tapi bila dia nak masuk pintu langit dunia, maka dia kena minta izin. Walaupun malaikat yang jaga pintu itu ialah malaikat staff dia. Dia bos. Ini staff ni, tapi dia nak masuk dia minta izin. Ini pengajaran yang boleh kita ambil. Walau setinggi mana kita pun jawatan kita tetap kena ikut peraturan. Kerana keamanan dan kesejahteraan dunia ni, selagi mana kita ikut peraturan lah. Tapi bila kita rasa kita ni besar, kita tak payah ikut peraturan undang-undang, kita langgar saja, nanti mulalah rakyat akan bising. Kemudian bila rakyat bising, rakyat nak jatuhkan kita pula nak pertahankan kerusi kita panjang cerita dia. Jadi Jibril AS walaupun boleh saja dia kalau dia nak rempuh boleh je, tapi dia ikut protokol yang Allah Taala telah tetapkan. Dia minta izin. Kan? Dia kata malaikat yang jaga pintu tadi, dia kata siapa ini? Maka sahut ia, aku Jibril. Dan katanya pula, siapa serta kamu? Maknanya siapa bersama. Serta tu maknanya bersama. Bahasa dulu-dulu serta tu maknanya bersama. Siapa serta kamu? Katanya Muhammad SAW. Katanya telah dibangkitkan padanya. Maka sahut Jibril alaihissalam, telah dibangkitkan kepadanya. Oh, dah Nabi Muhammad SAW dah diutuskan? Ya, telah diutuskan. Sebenarnya malaikat tahu dah memang Nabi Muhammad SAW dah dibangkitkan, dah diutuskan. Ini soalan ni untuk menzahirkan rasa gembira. Rasa gembira. Kan? Contohnya
kita tahu dah kawan kita tu dah kahwin, kan? Jadi kita jumpa dia, satu masa tu kita jumpa dia jalan-jalan, kau dah kahwin ya? Kita tahu dah soalan tu, jawapan dia kita dah tahu dah, jawapan dia ya, tapi kita tanya tu kerana menzahirkan rasa gembira. Tumpang gembira lah kawan kahwin. Maka dibukanya, maka katanya marhaban wa ahlan. Tu kan menunjukkan dia tu gembira. Marhaban wa ahlan hayahullahu min akhin wa min khalifatin ni'mal akhu wa ni'mal maji'u ja. Telah engkau dapat keluasan dan engkaulah ahlinya, telah memanjangkan Allah daripada saudara dan daripada khalifah Allah. Maka sebaik-baik saudara, maknanya inilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, sebaik-baik saudara dan sebaik-baik khalifah, dan sebaik-baik yang datang itu datangnya. Maknanya tidak ada sesuatu pun yang datang yang lebih baik daripada datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu maksudnya. Maka masuk keduanya, maka lalu daripadanya tiba-tiba, maka masuk keduanya iaitu Jibril dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka lalu daripadanya, maknanya lalulah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Jibril daripada pintu tadi, masuk melalui langit pertama. Tiba-tiba padanya itu Nabi Adam alaihi salam, seperti kelakuan yang dijadikan Allah Subhanahu wa taala, dilentangkan di atasnya segala arwah zuriatnya. Dilentangkan tu maksudnya dibentangkan di hadapannya. Dihimpunkan di depannya itu segala arwah zuriat, maknanya roh-roh zuriat Nabi Adam alaihissalam. Apabila melihat ia akan zuriatnya yang mukminin, maka berkata ia, inilah roh yang baik dan nafsu yang baik. Nafsu di sini bukan hawa nafsu. Nafsu di sini maksudnya jiwa, nafs bahasa Arab. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, jiwa. Roh lah maknanya roh. Jiwa yang baik dijadikan akan dia pada illiyin. Nabi Adam AS memujilah roh-roh yang di kalangan roh-roh yang berhimpun di bawah Nabi Adam AS itu. Ada roh-roh yang baik, maka Nabi Adam AS puji, ini roh baik, ini orang baik, jiwa-jiwa yang suci, yang baik. Dijadikan dia, maknanya dimasukkan dia dalam golongan illiyin. Illiyin maksudnya ahli syurga lah, ahli syurga. Dalam Quran dah sebutkan illiyin. Tapi sebelum tu, kalau kita tengok apa disebutkan oleh Syekh Daud Fatani, padanya itu Nabi Adam AS seperti kelakuan yang dijadikan Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Maksudnya ialah pada langit pertama itu adanya Nabi Adam AS dalam bentuk kelakuan tu, maknanya bentuk asal yang dijadikan oleh Allah Taala. Maknanya apa? 60 hasta. Itu maksudnya. Dalam bentuknya yang asal, maksudnya ialah 60 hasta. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kana tulu adama 60 zira'an fi 7 azru'in arda. Adalah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah tinggi Nabi Adam itu 60 hasta kali 7 hasta. Kalau anak kita tanya kan, Nabi Adam AS besar macam mana? 60 kali 7. Itu jawapan dia. Sittina zira'an fi 7 azru' arda. 60 kali 7 hasta. 7 hasta lebar. Kemudian dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Bukhari Muslim ditambah falam yazal al-khalqu yanqusu hatta al-an. Lalu terus menerus manusia ni berkurang rendah sehinggalah sekarang. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini antara perkara yang dikritik lah oleh saintis kan. Dia kata hadis ni palsu apa semua. Hadis ni Bukhari Muslim. Jadi kita tak tahu kan, kita nak cakap apa, kita ikut je lah apa Nabi SAW cakap. Memang asal kejadian manusia macam tu, tinggi 60 hasta. Jadi lama kelamaan manusia semakin rendah sehinggalah akhirnya macam inilah kita. Tak adalah sampai 60 hasta kan. Jadi itu maksud ibarat tadi tu, Nabi Adam AS seperti kelakuan yang dijadikan Allah, maksudnya dalam bentuknya yang asal yang Allah ciptakan, iaitu 60 hasta kali 7 hasta. Dilentangkan di atasnya segala arwah zuriatnya. Apabila melihat ia akan zuriatnya yang mukminin, maka berkata ia, inilah roh yang baik dan nafsu yang baik, dijadikan akan dia pada illiyin, maknanya dijadikan dia di kalangan ahli syurga.
Dan apabila melihat atas roh zuriatnya yang kafirin, maka katanya, inilah roh yang jahat dan nafsu yang jahat, dijadikan akan dia pada sijin. Sijin ini pun banyak riwayat. Kalau kita tengok dalam tafsir Tabari, banyak riwayat berkenaan dengan tafsir sijin ni. Tapi yang dipilih, pendapat yang dipilih oleh Imam At-Tabari ialah sijin itu maksudnya ialah kerak bumi ataupun lapisan bumi yang paling bawah. Mudah katanya daripada api lah. Sebab kerak bumi itu api, kan? Lava. Daripada kerak bumi yang paling bawah. Dan memang ada hadis pun. Ada hadis menyebutkan bahawa neraka itu dibawa di kerak bumi yang lapis ketujuh. Ada hadis kata begitu. Maka mudah katanya roh yang jahat ini, mereka ni dijadikan akan dia pada sijin. Maknanya dia dijadikan tempatnya ialah dalam neraka. Dan melihat pula akan dia pada kanannya beberapa manusia. Wallahu a'lam. Kita berhenti di sini insya-Allah. Kita tengok pembacaan dah jadi slow sikit sebab dah mula susah sikit dia punya. Tak apa, insya-Allah kita cuba. Kalau tak sempat kita tambahlah masa. Ya, wallahu alam, mudah-mudahan apa yang kita baca, pengajaran-pengajaran yang tersirat dan tersurat, dapat kita ambil pengajaran. Saya pun minta maaf lah kerana sebenarnya banyak pengajaran yang tersirat daripada yang tersurat. Tapi kalau kita baca pelan-pelan, kita tadabbur, kita boleh faham dan kita boleh ambil pengajaran. Apapun, mudah-mudahan dapatlah kita mengambil sedikit keberkatan dengan membaca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh ulama tempatan kita, kitab yang masyhur, bahkan yang terawal dalam bab dalam bab Isra Mi'raj ini. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala permudahkan kita untuk mengkhatamkannya beserta mengambil manfaat daripadanya. InsyaAllah semoga bertemu lagi pada esok hari, dalam waktu yang sama insyaAllah. Ya. Apa yang baik datang pada Allah, apa yang kurang itu saya mohon maaf daripada tuan-tuan perempuan. InsyaAllah sehingga bertemu lagi pada esok hari. Wallahu alam. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.